dengan bid'ah. Bid'ah seperti mana dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu ialah suatu kesesatan, dan setiap yang sesat itu di dalam neraka. Para ulama telah membagikan bid'ah itu kepada beberapa pembagian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bid'ah sebenarnya dia bukan satu darjat. Seperti mana yang disebut tadi, setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu ialah di dalam neraka. Bid'ah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tidak satu darjat, berarti hukum tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada jenis kufur dan ada jenis maksiat. Jadi bid'ah yang membawa ke neraka itu ialah bid'ah yang jenis kufur. Sebagai contoh, seseorang yang mengimani ataupun melakukan ataupun mengiktikadkan suatu yang menyalahi apa yang telah pun diletakkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana para ulama telah membahagikan, di sana ada satu hadis yang disebut tentang pembahagian umat-umat yang terdahulu kepada beberapa puak, dan umat Muhammad ini terbahagi kepada 72 puak. Pada 70 puak, hanya satu sahaja golongan ataupun puak yang dikira golongan yang selamat. Maka golongan yang selamat itu golongan disebut dengan yang Nabi sebut ma ana alaihi wa ashabi, iaitu golongan yang berpegang dengan apa yang aku dan para sahabat aku berpegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah golongan yang selamat. Sementara yang berbaki itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perkara itu adalah perkara akidah. Perkara akidah, perkara yang tak boleh kita buat main-main. Kalau kita salah mengiktikadkan dalam satu perkara yang menyalahi yang Nabi dan para sahabat iktikadkan, maka itulah bid'ah yang disebut kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu yang berkait dengan, itu bid'ah yang berkait dengan akidah, pegangan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada bid'ah yang jenis maksiat, maknanya tak sampai ke peringkat kufur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada bid'ah yang jenis makruh. Ada jenis makruh, kalau kita buat bid'ah tu hukumnya makruh. Ada bid'ah yang jenis kabair. Kabair ni bid'ah yang kita buat, jadi dikira kalau kita buat tu dosa besar. Dan ada bid'ah jenis saghair. Bid'ah yang kalau kita buat, jadi dia dikategorikan dalam dosa kecil. Okey. Di sana ada bid'ah, dia panggil bid'ah haqiqiyah. Bid'ah haqiqiyah, iaitu yang tidak ada dalil sama sekali. Bid'ah yang tidak ada dalil sama sekali.
Dalil yang kita masukkan ialah daripada Quran ataupun daripada hadis ataupun daripada ijma' ulama. Mana tak ada sama sekali dalil. Itu dia panggil bid'ah haqiqiyah. Bid'ah haqiqiyah ni bid'ah yang tidak ada istidlal daripada ahli ilmi. Mana tidak ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rujukan pendalilan daripada ahlul ilmi. Itu dia panggil haqiqiyah. Maksudnya bid'ah yang tidak pernah ada keizinan ataupun laluan yang diberikan oleh para ulama untuk Allahumma salli ala, untuk ma'amal, untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada nas Al-Quran hadis. Lepas tu ijma' ulama dan istidlal ahlul ilmi. Di sana ada amalan. Contohnya Allahumma salli ala sayyidina, yang kita buat contoh. Zikir lepas sembahyang jahran, tengah-tengah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam zaman Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas daripada sembahyang Nabi kita bangkit, Nabi duduk di satu tiang, Nabi kita berwirid, Nabi kita baca. Bangkit tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata ulama, seperti bangunnya seekor unta daripada tempat duduknya. Bangkit langsung di satu tiang, Nabi kita baca wirid lepas sembahyang. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kemudiannya begitulah yang diamalkan saya lihat di negara-negara Arab. Tapi saya tengok di Syria satu masjid Imam Mahyuddin Ibn Arabi. Jadi amalan di masjid itu, mereka mengamalkan wirid lepas sembahyang itu secara jahran, secara berjamaah. Begitulah di Nusantara pun. Kita pergi di Aceh, kita pergi di Tanah Jawa, kita pergi di Kalimantan, kita pergi ke Petani Darussalam, kita main negara kita ni di Malaysia. Jadi kebanyakan masyarakat mengamalkan wirid lepas sembahyang. Imam baca, orang ni pakai ikut. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka maknanya, okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua ini yang diamalkan oleh masyarakat Nusantara ni, iaitu diistidlalkan oleh ahlul ilmi. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad dalam kitab tua-tua, ulama-ulama tua, kitab Jawi dulu, masalah Sayyidina Muhammad, ada pendalilan yang diambil oleh para ulama-ulama ni. Pasal apa kita baca secara jahran lepas daripada sembahyang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa makna dia? Maknanya ialah mengajar. Dia panggil talqinkan. Imam yang reti baca, dia baca derai. Makmum yang tak apa reti baca, ikut dia. Dia panggil talqin. Talqin ni maknanya masalah sayyidina Muhammad, seorang yang reti baca, orang yang tak reti ikut.